Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wal mujahidin fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan hukum-hukum makanan, ada yang halal, ada yang haram, dan prinsip di dalam Islam dalam menentukan makanan yang halal dan haram. Kita telah lalui ada 3 prinsip yang besar. Malam ini kita sambung di muka surat 598 dalam kitab kita ni Fiqh Al-Manhaji. Keadaan ketika darurat terpaksa. Hukum-hukum makan sesuatu ketika terpaksa. Dalam keadaan terpaksa yang dialami oleh manusia adalah dikecualikan daripada hukum yang umum yang telah ditetapkan oleh 3 prinsip yang kita bincang sebelum ini. Oleh itu manusia yang berada dalam keadaan terpaksa kerana nak jaga nyawa, tak ada makanan yang lain, dihalalkan memakan bangkai yang diharamkan. Bangkai ini haram. Oleh kerana nyawa kita perlu dijaga, tak ada benda yang lain, maka diharuskan memakan bangkai. Juga haiwan yang sabit pengharaman memakannya. Tak temu galai kecuali bewok pasir. Misalnya sesak pada pasir ke, tak ada apa-apa makanan. Boleh juga sembelih bewok pasir, bakar makan. Kalau tak ada orang lain boleh. Tetapi ada kadarnya. Dia dihalalkan memakannya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan menyelamatkan nyawanya sahaja. Tak boleh sekor bewok tu gak bakar gak habis ekor. Tak boleh. Sekadar sikit ya. Sekadar dapat ada tenaga nak meneruskan perjalanan, tu boleh. Inilah keindahan agama Islam yang meletakkan penjagaan nyawa. Besar jaga nyawa. Dia ada Islam ni, dia ada kaedah, dia panggil 5 benda yang darurat, benda yang penting yang kita kena jaga. Pertama sekali agama. Agama paling tinggi kita kena jaga. Mana mahal agama dengan nyawa? Mahal agama. Kerana itulah boleh kita mempertaruhkan nyawa kerana menjaga agama. Bila Islam diancam, maka orang Islam boleh mempertahankan sehingga walaupun terpaksa korbankan nyawa. Sahabat Nabi berjihad fi sabilillah, mati syahid kerana mempertahankan agama. Jadi agama lebih mahal daripada nyawa. Yang kedua nyawa. Nyawa yang kedua. Jadi ada 5 kepentingan kena jaga agama, lepas tu nyawa, lepas tu jaga keturunan, nasab kita, lepas tu kena jaga maruah, jaga harta benda yang terakhir, jaga harta.
Baik, di sini oleh kerana nak menjaga nyawa, maka dibenarkan memakan benda yang asalnya haram. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Artinya janganlah kamu saling bunuh. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengasihani kamu. Antara bentuk bunuh diri ini, maka biarkan. Nah, kita tidak ada usaha untuk menjaga nyawa kita. Belah nak mati nak buat mana? Pakai lok gitu. Tak ada makan dah. Pakai lok gitu. Kena carilah. Ikhtiar jaga nyawa. Kalau kita mendedahkan diri kepada kebinasaan, berdosa lah. Termasuk tak boleh membunuh. Bunuh diri. Minum racun ke, terjun dalam sungai ke. Tak. Macam-macam ke bunuh diri lah ni. Jadi semua bentuk ke arah membinasakan nyawa diri sendiri haram. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Jangan kamu bunuh diri. Tak boleh. Kenapa? Kerana Allah sayang kepada kamu. Tuhan nak kita hidup, boleh berbakti, boleh menjaga agama, memakmurkan dunia dengan agama. Tiba-tiba kita bunuh diri. Juga tak boleh bunuh orang lain tanpa sebab yang dibenarkan. Ini ayat ni, bila mana Allah Ta'ala mengharamkan bunuh diri, maksud juga termasuk di sini juga ialah jangan biarkan kita mati kerana lapar. Makannya ada. Nah, sebelah ni lah orang duk kata COVID-19 ni. Orang kata belah lah tu. Tu hari bala. Tak guna lah. Pakai terima lah. Siapa kau tak pergi jemaah, siapa kau tak lewat gapo satu ni bukan dia. Misalnya. Dan Allah Ta'ala suruh kita berikhtiar. Nabi suruh kita berikhtiar. Sayyidina Umar ketika mana nak masuk suatu tempat yang ada ta'un, tak jadi pergi. Sebab Nabi pesan. Nah, firra minal majzum. Hendaklah kamu lari daripada orang yang dikena penyakit, wabak berjangkit tadi. Kama tafiru minal asad. Sebagaimana kamu lari daripada singa. Jadi kena selamatkan nyawa lah tu. Tak boleh ular naik atas rumah kita, ular duduk semua. Ular lagi, rimah lagi. Tak apalah nak buat, nama Tuhan hantar rimah kat kita duduk situ lah. Kalau nak makan kan tak ada arah lah kita ni. Lari lah. Tapi kalau naik rimah lari, ular lagi. Jadi kena berikhtiar. Jadi ada kaedah kuarantin ni, lama dah dalam Islam. Berlaku tahun Amawas itu sahabat Nabi yang besar pun ada situ. Mereka tak keluar kerana Nabi larang. Tak keluar. Kalau mereka keluar, menyebabkan merebak lebih ramai tempat lain akan terkena pula penyakit itu. Jadi ini konsep kuarantin yang sudah ada dalam Islam. Ini penyakit-penyakit ni ada ketikanya ialah ujian dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menentukan kadar bahaya tak bahaya ini ialah dalam kitab fiqhnya, kitab usul fiqh, ra'yul khabir, pandangan pakar, orang yang ada autoriti. Bukan pandangan hanya golongan ulama yang melihat kepada nas kitab, tetapi pakar berada kepada, kalau bahagian kesihatan kan, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia akan menentukan kadar ni, ini bahaya. Di Perlis dia kata bahaya. Maka kemarin dulu tak buat jemaah kerana membahayakan. Tak apa, ada hukum dalam Islam. Ada hukum. Bahaya. Kalau tidak, tak boleh menyekat. Kalau berlaku benda-benda yang menyebabkan penyakit ini menular dengan cepat. Ini yang berlaku di Itali. Itali sekarang paling teruk. Hari Jumaat kemarin dulu 250 mati di Itali. Hari Jumaat kemarin paling ramai
Di Itali paling ramai. Seluruh negara Itali itu di kuarantin, tak boleh orang lain masuk, tak boleh rakyat dia keluar. Dan kita pun telah keluarkan pekeliling kerajaan Malaysia tak menerima mana-mana pelancong daripada Itali, Republik Korea, daripada China, daripada tempat-tempat berisiko tinggi. Ini sistem yang sudah ada dalam Islam. Jadi yang menentukan kadarnya ialah ra'yul khabir, orang yang ada kepakaran. Kita tak tahu kodar-kodar dia ni, mereka yang menilai. Di Itali sekejap ya, dah hampir 2,000 mati, 17,000 lebih sedang berada di hospital. Di China kita tak tahulah, lebih teruk lagi, berapa puluh ribu tak tahu. Kan data sebenar tak didedahkan. Tak didedahkan. Ada yang mati tanam, ada yang hampir mati dikira dilupus kira lah, dihapuskan. Gitu. Jadi banyak bila bala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut dengan ayat ni lah, apa yang dibuat oleh pihak kesihatan, memberi nasihat supaya kita tidak terdedah kepada ancaman nyawa. Kerana Allah Ta'ala larang kita membinasakan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu tempat binasa. Jadi kalau lihat takdir dia kata teruk sangat ni, tak boleh buat apa-apa perhimpunan keramaian, tempat orang ramai tak boleh, termasuk semaya jemaah, kerana bahaya sangat. Kena terima. Nah, semaya di rumah masing-masing. Di Iraq ni dia ban ada, tapi untuk sekadar jemaah. Lepas ban dia kata tuan-tuan sila sembahyang di rumah masing-masing. Sebab di Iran berat benar. Iran juga berat kerana pengamalan Syiah menyebabkan ramai dah meninggal dunia di Iran. Sebab kita tak ada seorang Abu lagi. Ya. Tak ada seorang Abu lagi. Cuma kita ni kadang-kadang silap. Ya tuduh jemaah dakwah lah, ya tuduh. Jangan tuduh sedemikian. Mana kita benda ni berlaku kerana menjadi wabak dunia ni. Dia panggil wabak alamiyun, yang sudah menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat dunia, mengambil tanggungjawab untuk mengekan penularannya. Kena berlaku dah. Penyanyi artis hak sahut dunia kena dah. Hari ni Perdana Menteri Kanada wanita tu kena dah. Perdana Menteri pun kena. Presiden kena. Kena. Pemain bola sahut dunia kena dah. Saya dia kena, Ronaldo pun tak boleh main. Ni kena karantin. Tu besok khabar ni. Habis kena seluruh dunia. Tak, kata baru malam tak boleh dah. Malam ni kau tak boleh. Memang tak boleh, hanya permainan. Nak ayatnya begitulah. Tak ada penonton, tak boleh. Bahaya. Jadi bila dia kata bahaya kerana sampai sekarang tidak ada vaksin, tidak ada ubat yang benar-benar dibuat kajian berjaya menangkis atau mematikan dengan cepat COVID-19 ini. Virus yang kecil ya Tuhan. Dia Tuhan nak beri ujian ni, tak sudah agahlah manusia. Mereka canggih. Korea canggih. Tak jumpa lagi ubat. 2 minggu 3 minggu tak jumpa lagi. Tak jumpa. Kita orang Islam ni adalah ubat-ubat yang tersebut dalam Quran, bawang putih, zanjabilah, Quran sebut tu jadi. Jadi agak buat kaji itu diantara boleh membantu untuk menyekap penularan, termasuk vitamin-vitamin dan sebagainya. Jadi kajian sebenar yang saintifik spesifik belum ada mana-mana pihak yang keluarkan. Dengan makan ubat ni mati. Dia bahaya. Jadi kita ambil peranan, jangan bunuh diri. Mana kalau pihak kesihatan kata kawasan ni berisiko, setiap pengguna kena jangan bersalam. Jangan bersalam. Setiap yang hadir jangan bersalam. Tak mengelakkan, tak apa. Tidak kata apa tak bersalam tu email gua ni. Kita buatlah. Ketika dah sebagai menghormati, tak apa, tidak salah. Kerana nak jaga lebih besar lagi. Atau lepas bersalah kan, kalau lupa mana lepas lah ni ke mesti gula lepas bersalah, sabun dia dah ni. Sabun. Asalnya semua jenis sabun pun boleh. Tapi ada lagi bahan-bahan lain yang lebih baik pun ada. Sabun mana-mana sabun pun boleh. Mandi guna sabun lah sehari 2 ni. Kalau orang tu batuk dekat-dekat, dia boleh pergi sampai 1 meter. 1 meter ni. Kalau dia batuk sikit, kita kena jauh 1 meter. Kalau dia pergi mana-mana ni,
dia boleh duduk 12 jam, 5 jam, 6 jam baru mati kumai dia. Jadi bahayalah. Negara Itali ni bukan negara tidak maju. Tak penuh hospital, kuarantin. Jadi kita dengan ayat Al-Quran ini kita boleh mengambil inspirasi, mengambil pengajaran bahawa menjaga nyawa adalah penting. Jadi orang yang paling bijak bukan tak berumah kapur lah penjaga ni. Nak mana nak nampak ni. Jadi pihak kesihatan, yang matinya tak ramai, yang dapat selamatkan sangat ramai. Daripada mangsa yang direkodkan di dunia sekarang lebih 122,000. Lebih 100,000 lebih lah hak kena COVID-19 seluruh dunia. Malaysia ada sekitar 20 lebih. Jadi Malaysia tak ada lagi. Jadi dengan kaedah yang dicadangkan oleh pihak kesihatan itu dah membuat saringan, dan juga kalau sakit-sakit sikit atau terlibat sikit kena gilah di hospital buat semok ke. Dia cek ni demam lebih ni kena kuarantin dulu, isolasi dulu. Jadi kita kena terima. Tidak kata apa doktor ni ngagu. Dia kata nyusah orang kita berapa kau kita mungkin tu. Ni yang jakit-jakit dia kata nyanyi. Tapi dari segi saintifik dia kaji boleh hidup di luar ni. Dia boleh hidup paling moja di luar. Dia kalau masuk dalam semakin cepat dia akan berada di paru-paru, semakin cepat metai dia serap paru-paru. Tak sesak apa, tak kena buat meninggal dunia. Jadi berlaku ni semakin teruk di setengah tempat kita ni gelombang kedua. Kita minta doa supaya semua kita ni dapat diselamatkanlah, mengelakkan benda-benda yang boleh kita terjerumus ke tempat yang membinasakan tadi. Tapi kalau kata makan gula, kena pergi makan gula. Tengoklah. Tapi kalau ada orang batuk, dia batuk tak segilah pak gula. Dia batuk, dia tu sesemua kuat tak segi. Dia demam tak segilah. Dengan sebab jadi seorang tu nyanyi orang lain. Kalau dia bersih berat benar. Orang-orang duk cerita duk ayat kalau seorang tu bersih peh, dia pergi. Tak kadang-kadang sampai ke 2 meter dia pergi. Kena 15 orang sekali dia bersih, 15 orang mati. Pernah. Kalau misalnya betul-betul, makna risikonya tinggi. Jadi apa yang dibincang oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan mereka bertemu dengan Menteri Agama Malaysia. Ini orang alim sangatlah, orang warak lagi. Dia sesuai lah. Jadi dia tengok, dia kata kita boleh lagi melaksanakan Jumaat. Cuma kita digalakkan. Cuma ada orang yang tak faham, dia kata Malaysia ni bengok dah, dia kata fatwa ni ikut dia kata. Perlih kata tak boleh, Malaysia hak ni naik ni kata boleh. Sebenarnya dia hak bengok ni. Dia tak faham. Dia situasi berbeza-beza. Lepas tu fatwa ialah walinya ikut negeri-negeri. Fatwa ni ikut negeri, kuasa negeri. Fatwa kebangsaan belum dikira sebagai wali. Fatwa negeri lebih berautoriti. Jadi kena kadang-kadang komen Facebook ni, dia pun tak tahu, dia pakai komen. Gitu. Jadi ayat ni secara umum, maknanya dinilai oleh pihak pemerintah untuk memberi pandangan, menasihatkan masyarakat supaya berwaspada. Ayat seterusnya surah Al-Maidah ayat 3. Faman yadhurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang terpaksa memakan benda-benda haram, tu ayat tu. Kerana nak jaga nyawa ni. Terpaksa memakan benda-benda haram kerana kelaparan, sedang dia tidak cenderung untuk melakukannya. Untuk melakukan dosa tu bukan dia nak pun. Dia rasa bersalah, rasa berat, tapi nak jaga nyawa tu makan juga sikit. Maka bolehlah dia memakannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Makhmasah, lapar, ju', ghaira mutajanifin li itsm. Termasuk di sini ialah dia ni bukan sengaja mencari benda haram, dalam keadaan merasai berat. Tak aja makan ni, bewok mampu. Berat.
Tengok bola dah ni, tapi tak ada orang lain, terpaksa. Orang cerita zaman itu, ulama-ulama kita ni, ulama tanah Jawi, tanah Melayu ni, belajar di Mesir. Ada belajar di Mesir nak pergi ke Mekah. Ada belajar Mekah nak sama Mesir. Perjalanan mula putus air bekalan. Terpaksa minum air kencing. Tak ada air kencing minum. Tak ada air kencing minum. Tak ada air langsung. Air kencing ni haram, najis. Tak ada air. Putus tekak ni. Jadi diharuskan sekadar tu. Pertama, hak tak bolehnya lepas minum air. Sedap juga air kencing. Tak boleh. Berasa tak bersalah. Jadi ghaira mutajanifin li ismin, walaupun dia makan dia masih merasa bersalah, tapi dia makan kerana perintah Allah. Allah kata jaga nyawa, boleh. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Tuhan sayang kita, jaga nyawa kita. Dalam ayat lain Tuhan sebut فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka sesiapa yang terpaksa memakan benda haram kerana darurat, sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas. Inilah ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan benda yang haram. Bila darurat. Cuma ada juga dua perkara. Imam Nawawi sebut darurat pun tak boleh. Pertama, orang paksa kita bunuh orang. Darurat. Kalau mu tak bunuh dia, aku bunuh. Tak boleh. Darurat. Hak tu lebih baik kita rela kita dibunuh daripada kita membunuh orang. Tak boleh. Yang kedua, dipaksa berzina. Kalau mu tak berzina, jaga. Tak, aku bunuh. Dia kata tak apalah, muka terpaksa kita buat lah. Tak boleh. Tak boleh. Itu kena pertahankan walaupun terpaksa terbunuh atau korban nyawa. Benda ni dua ni paksa setara tak boleh. Tapi kisahnya tak ada orang lain nak minum. Lekak tekak ni. Ada arak sebotol. Tak ada orang lain. Boleh. Ngak sikit. Ngak. Mujur dah. Tidak ada gak, alhamdulillah sedap juga arak. Tak boleh. Jadi lepas dak pulak tu gak, mari sebilah lagi. Tak boleh. Hak tu yang ayat dah ghaira baghin, tidak melampaui. Jadi wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat tu kena qadar, ukurnya qadar darurat tu. Enggak sekadar kita jaga nyawa bolehlah. Makan haram. Fala isma alaih, tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi benda-benda lagu ini kita mengukur mengikut situasi, kondisi, mengikut tempat tu tak samalah, tak sama. Jadi kita tak boleh mudah-mudah komen, terutamanya pandangan orang-orang yang berilmu, berautoriti. Inilah kita tak. Ni tak ada orang pertikah kewibawaan dan kealiman Menteri Agama hak lah ni. Hak dulu tu lain sikit. Hak lah ni. Hak lah ni. Jadi bila dia beri pandangan sedemikian, boleh lagi pergi Jumaat. Singapura tak boleh dah. Sebab mari dulu tak boleh. Sembahyang Zuhur di rumah lah. Jadi bila kata boleh lagi, cuma dia berilah beberapa kaedah untuk menjaga daripada terkena penyakit-penyakit seumpama ini. Jadi kita terimalah apa yang dibuat oleh pemerintah yang dikaji secara teliti. Baik, perkara yang halal dan haram. Ini kesimpulan penutup ni. Tajuk ni lah, penutup tajuk ni. Kami sebutkan sebagai menyempurnakan faedah dan menambahkan apa yang telah kami nyatakan. Beberapa perkara yang diharam, yang dihalalkan memakannya. Pertama, diharamkan semua jenis serangga. Jenis serangga ni macam makhluk perosak ni lah. Haram semua kita makan, tak boleh. Serangga, termasuk anak terbuai pun tak boleh. Ada orang dia kata telur terbuai kan? Terbuai tanah, masa telur tu boleh makan dia kata. Muka telur. Sebab telur biung dia kata boleh makan.
Jadi oleh kerana anak terbuai ni sedap kat lah, dia kata sepa dengan kabu patai sagu. Dia pun makan tak boleh. Kalau kita pergi Sabah Sarawak kan, dia jual ulat tu kan, ulat ni. Ulat sagu ni. Masa ibu jari ni. Ngongik tepi jalan dah jual. Di pasar dia ambil goreng. Dari segi hukum tak boleh. Kita semua jenis serangga tak boleh. Itu termasuk serangga lah tu. Kabung, terbuai, peringak. Bukan peringak tu, peringak hak sebut ni. Gapo lagi? Serangga, lalak, lipah, barang-barang lagu tu haram semua makan. Iaitu binatang kecil yang melata di bumi seperti semut. Semut tak boleh makan semut. Tak boleh. Kalau ada buah. Kalau ada 3-4 ekor ada makanan kita, buah. Kalau banyak sangat tak boleh dah. Lalat tak boleh makan juga. Kelawar tak boleh. Ulat tak boleh. Tapi kalau kita wi kepada benda lain tak apa. Kita wi ulat kepada ayam tak apa. Bukan makanan dia tu. Tak, makanan dia. Ulat-ulat buah, ulat-ulat yang dibuat sekarang ni buat ulat untuk beri kepada burung, upel orang ngai, ulat-ulat jual kedai. Mahal juga 10 ekor tu. Nah, jadi ulat-ulat tu bukan makanan untuk kita, untuk benda lain tak apa. Lain orang beri kepada ikan-ikan patin dan sebagainya. Ulat tu. Jadi ulat yang dibuat daripada bahan-bahan kompos, bahan-bahan buangan sayur-sayur, buah-buah, kulit-kulit apa ni, cempedok, dokong dan sebagainya tu. Dia mudah dibiarkan ulat-ulat untuk tujuan makanan haiwan tu boleh. Kepiting, ini jenis-jenis serangga sepaulat lah ni. Kutu, cengkerik, cicak dan sebagainya. Cicak tak boleh makan. Tak boleh. Ada orang kata cicak ni kalau kita nyakit kulit, berat-berat makan ekor cicak dia kata. Tidak dibuat kajian yang saintifik, kadang-kadang kebetulan jadi tak boleh. Kesimpulan tak boleh lagi. Kalau tak ada orang lain dah ubat untuk merawat tu baru boleh. Ataupun untuk benda-benda yang tertentu ada hadisnya. Seumpama orang yang keterlaluan dihinggapi penyakit kulit, pernah kita Nabi zaman Nabi mula. Jadi dia kata, saya ni Rasulullah bicara dah, makan ubat ni tak jumpa ni. Ubat penawar sakit kulit saja yang keterlaluan. Nabi kata terang minum air kencing unta lah. Itu ada sahih air kencing unta. Unta ya, jangan kiah unta dengan lembu. Unta untuk merawat benda tu. Sebab tu dah ni ada orang yang mendewa-dewakan lembu. Dia kata ubat untuk mematikan virus COVID-19 ini ialah air kencing lembu dia. Dia kata kiah dengan unta kau dia mana? Ada. Yang unta ni bukan untuk semua jenis penyakit tu. Jadi boleh lah kalau ada puasa lalu. Cuma ada jual Megah tu kan, kalau kita pergi ke Hudaybiyah agak pakai berhenti pipi jalan kan, nak beli susu unta tu ada jual kencing unta apa dalam bekas botol tu. Mahal tu 20 riyal. 20 riyal sebotol tu air kencing unta. Untuk rawatan penyakit kulit. Cuma bimbang juga kadang-kadang kita tak tahu. Dia kata unta kabar-kabar tu unta. Moga serupa tu dia dengan unta lebih kurang air kencingnya. Dia kata laku molek orang Malaysia beli belako. Unta tak ada nak kecil, tak ada. Dia pakai tak ada dia. Jual yang beli kita nyanyi. Jadi hak tu dikecualikan ada sebab. Secara keseluruhannya semua jenis kencing ni najis belaka, tak boleh belaka. Cicak dan sebagainya. Itu juga binatang yang memiliki sengat. Ada sengat dan racun seperti lebah. Lebah tak boleh makan. Madu dia boleh, lebah tak boleh. Temuan kalau dan sebagainya. Kamu pernah jumpa orang makan anak tebuan ni? No. Dia kata sedap kita biasa makan. Kalau temu tebuan kan dia ambil anak-anak kotak dia bergoreng makan. Bekel lah. Bahasa Kelantan bekel ni kak. Tak boleh seleh. No, panah. Makan anak tebuan.
Ubat sakit orak dia kata. Dia tak boleh. Tak boleh tu tak boleh. Dia cari orang lain. Ada lagi ubat sakit orak lain-lainnya. Kalau jengking dan sebagainya, binatang seperti belalang. Belalang boleh. Belalang tak apa. Landok boleh landok. Buat duri-duri dia lah. Apa buat kulit boleh makan. Landok cuma dia jaranglah kita nak dapat tu, susah juga landok ni. Dan dia bawah kawalan perhilitan. Kalau tebal-tebal tak kena buat kak, pergi perangkap landok, pergi bandar nak jualnya agak demo tak badai. Ada sebab dia bawah kawalan. Dari segi hukumnya boleh makan. Dhab biar pasir tu boleh. Yarbu'. Ini kita bicara baru ni antara yang dikecualikan daripada hukum di atas. Juga ulat dalam cuka. Ulat dalam cuka. Buah apabila ia termakan serentak bersamanya. Dia lain. Ulat dalam cuka, dia ulat dalam buah. Ya kita termakan sekali dengan ulat-ulat. Tak apalah. Ulat dalam buah jambu kan? Ada. Kita belah dah nak buat semua tak ada. Makan-makan ada. Dah, tengok-tengok. Ada ulat ni. Putus dua tu. Masuk dia perut dia segerak. Tapi kalau tengok ada ulat, kita makan tak boleh lah. Tengok keluar tak ada, kita makan ke tak erti dengan ulat-ulat. Jadi ulat buah tu tidak bahaya sangat lah. Ulat tu ulat yang biasa berada dalam buah. Dan bila buat cuka ni perahan, air perahan tu. Kadang-kadang nak buah tu kita tengok buah tu tak ada ulat. Jadi buah-buah ada lah seekor dua lekat-lekat tu. Itu yang dimaafkan, dikecualikan. Cuka. Lah ni banyak orang buat cuka ni. Cuka-cuka yang berkualiti. Jadi musim-musim ni pun molek. Ada orang jual dah cuka zanjabil, cuka halia. Di Quran kan sebut di akhirat ahli syurga ni akan makan mizaju zanjabila. Dia akan minum air campuran halia. Jadi orang kata antaranya halia ni ada kekuatan untuk menguatkan antibodi, penawar kepada racun dan sebagainya. Jadi cuka ni cuka apple, cuka kurma, ada belakang ni. Nak baru ni cuka rambutan, cuka dokong, ada baru. Jadi kita Kelantan pun telah tahun ni mula buat kilan dah. Kilan di Pengkalan Jepun, kilan cuka dokong dan cuka rambutan untuk mengatasi isu lambok ke buah-buah bermusim. Kadang-kadang tahu saja tak pada dengan nak rukah 30 cc kilo jadi baja tanah. Jadi kita buat kilan ni tujuannya untuk menghasilkan cuka rambutan, cuka dokong. Terutamanya kajian Jabatan Pertanian Negeri, dia kata dokong di Malaysia ni Kelantan paling banyak sekali. Dari segi keluasan tanah dan bilangnya pokok-pokok dokong yang ditanam. Di seluruh Malaysia Kelantan paling banyak dokong. Jadi hamba berkata kena buat dah ni. Bila kita buat pertandingan cuka-cuka terbaik peringkat dunia di Jerman, di Korea, masih lagi di nombor 1 cuka dokong ni terbaik. Cuka rambut tempo terbaik, mengatasi cuka apple. Dari segi kekuatan untuk rawatan penyakit-penyakit dan sebagainya, keperluan untuk tubuh manusia. Cuma tak jual lagi lah ni, ada tak banyak, buat ada tak banyak. Jadi bila siap kilang ni banyaklah kita boleh ambil 300-400 kilo sehari. Mana ada tu boleh pergi jual. Saya nak sebutnya bila kita nak buat ni, kita kena ikut cuka ni, kena kaedah dia, kaedah Islam. Kalau dapat sijil halal, itu kita tak boleh memasukkan apa-apa bahan campuran bahan lain. Betul-betul perahan air dia tu kemudian diperang. Jadi bila kita buat, saya makan panggil jahit, hak kita buat ni jadi halal ke tak halal? Dia tak tanya, dia pergi tengok sosok halal, dia kata ni halal. Dia kata sebab keadaan ni lah membezakan dengan cuka apple, cuka lain tu orang putih buat tu. Ni menyebabkan cuka cara Islam ni ialah cuka yang terbaik. Cuma nak ngapi tak boleh lagi, tak tubik molek lagi. Dia tengah buat kilang tu tengah buat dah. Dia hak 300 botol tu ada dah lah, kita ada jual situ sini tu ada dah tubik sikit-sikit.
Yang tebal lah pokok rokok tu, yang tebal lagi. Nah. Yang kedua burung yang diharamkan ialah burung kakak tua. Iaitu burung berwarna hijau dan pandai meniru suara dan boleh diajar. Ni burung boleh kecek ni. Nah. Motor baru ni pelik. Ia bunyi nyajar boleh. Tak tahulah mari mana. Dia kata saya tak kira pun tak pandai. Dia kata mapuh dah. Apa yang tak ada menyegak. Mapuh dah. Nyajar kau orang burung tu. Amo tak payah selagi wujud tu. Banyak diri lah. Pergi cari burung tu duduk mana. Ni ajar boleh manusia ni ajar pelik-pelik kat dia pun tak tahu gapo. Nah, dia boleh tiru, boleh wisalah, boleh ngati la ilaha illallah. Boleh wisalah macam-macam dia boleh. Tu burung ni tak boleh makan tu, burung kakak tua tu. Burung merak. Burung yang bangga dengan dirinya, sombong bongkok kerana kecantikan bulunya. Saya duk semok lah burung merak ni tawus. Dalam bahasa Arab tawus. Burung merak. Hak dia gabeng. Dalam sebahagian ulama mazhab kita tak boleh makan burung merak tu. Tapi telur burung merak boleh makan. Tapi sebahagian ulama masih lagi mengatakan boleh makan. Dia ada khilaf tentang burung merak ni. Burung merak ni. Sebab mahal burung ni. Berasa kita kata lama ke tak boleh makan. Kita ramai dah terang. Ambil pendapat lain. Kalaulah dia tak ni makan supaya kapur dia ni, makan sayur, makan nasi, makan pelet, makan haiwan ni lah. Jadi tidak mendatangkan kemudaratan, cuma tidak digalakkan makan kerana dia ni mewarisi sifat sombong dan bongkok kerana kecantikannya. Peliknya burung ni kalau tak ada orang ni tak ngembang, kalau ada orang kat je gimpo. Tunjuklah ni. Burung ni pasal nak nyahu sama. Nak nyahu pasal dia tak boleh rupanya. Bukan kerana dia tak ada racun ke. Tak, kerana makanan ni akan mewarisi tabiat. Makan benda haram akan melahirkan tindakan haram. Orang makan rasuah ke perang aja pasal mau. Biasa curi tak apa, zalim tak apa sebab makan benda haram. Dah. Jadi begitulah. Ada kajian di bawah COVID-19 ni, orang-orang yang makan benda haram memang cepat. Komen dia tubuh dia ni akan cepat serai sampaikan dia mati cepat. Masa 14 hari mati KO. 14 hari paling lama dia kata. Kalau dia ni orang yang minum arak, makan benda haram, makan bewok, makan babi ke apa, kena orang ni mata KO. Sebab dia sudah ada sair dia duduk dalam ni, duduk tunggu. Komen-komen yang sudah penuh dalam tubuh dia. Burung rakhamah yang rupa bentuknya menyerupai burung ring. Burung lah, berbulu lebat, warna putih bercampur hitam, paruhnya panjang, warna ungu kemerahan dan kepaknya panjang, juga haram makan. Burung buratah itu burung berwarna putih, terbang perlahan, lebih kecil daripada halang. Ia memiliki kuku dan pencakar yang lemah. Ini haram makan. Burung khutah, burung layar-layar, kita panggil burung layar. Burung yang berwarna hitam belakangnya dan putih bahagian perutnya. Ia tinggal berlindung di kawasan rumah pada musim bunga. Inilah kita orang Arab buat ni. Ni terjemah ke Melayu. Dia buat, dia cerita ikut habitat burung ni kawasan dia. Tapi burung layar lebih kurang sama ya. Duk Mekah ke, duk mana burung layar ni orang kenal belakang. Tak, orang duk pegang tu lah. Tapi kita makan isi dia, daging dia haram sebelah dia tu. Mereka ulama kata gitu. Tetapi makan air liu dia, hak dia buat sarang tu kan. Tu halal pula. Ke sarang burung layar ni mahal, 45,000 sekilo. Nak ke bola sekilo tu payah juga. Orang gelik gua Musa, gelik jeli ni ramai kaya-kaya, jutawan burung layar. Tak, satu kawasan dia bagi rakyat dia tiap-tiap tahun percuma 45 orang buat umrah. Nah, tanya mana? Dia kata tu hasil burung layar, moga dia pergi pun dengan burung layar duk makan kawasan kita gak, ia hadiah pergi umrah. Nak kita ada tanah hutan dan sebagainya. Nak ayatnya Islam ni dia
dia tengok pelbagai. Ada sebablah kenapa ni boleh, kenapa ni tak boleh. Kelawar seperti burung kecil yang tiada bulu menyerupai tikus, terbang untuk maghrib dan isyak, itu haram makan. Siap benda yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan. Kalau benda najis tu masuk dah, bercampur dah, campur tu sebati dah. Contoh cecair seperti cuka masuk dalam tu air kecil, nah, atau tahi cair, tak boleh dah, tapih tak jadi dah, cuah habislah. Minyak masuk benda najis. Manisan anggur, mana perahan anggur dan sebagainya yang najis terjatuh di dalamnya dan meresak dah. Yang keempat, setiap yang memudaratkan tubuh badan seperti batu. Makan batu tak boleh. Batu bukan ais batu dah. Batu ni batu tepi jalan, batu-batu bukit, telan dengan batu-batu. Tu tak acuh tu makan dengan batu, so tu berok tubik batu. Ya. Tanah, makan tanah tak boleh. Orang kita je marah makan tanah. Jadi makan tanah ni mati. Tanah tak boleh makan. Kacau, racun, candu. Candu ni dia adik-beradik gitu lah. Kita kata seperti dadah, heroin, candu, pikudo ke apa tu, daripada bahan-bahan walaupun sebahagiannya ialah ramuan sayuran, ramuan daun-daun dan sebagainya, tapi dia boleh merosakkan, maka haram. InsyaAllah kita akan sambung lagi, sebab saya kira yang halal ni ada lagi yang saya kena royak dari segi hukum yang khilaf. Akan datang ni ada lagi yang disebut khilaf-khilaf, tapi dia sebut mazhab Syafi'i saja untuk kita bincang dengan lebih mendalam. Kita juga perlu tahu mazhab-mazhab lain sedikit sebanyak. InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan perkara-perkara syubhat halal haram, binatang-binatang yang ada dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.